Okay, selamat salam 24 jam. Selamat malam kepada Irfan. Mana kita rekod selalunya dalam suasana malam, hening malam. Hari Tapi ini pertama kali aku duduk atas sofa. Ya. Welcome to the throne. Throne. Ini dipanggil throne lah. Throne. Dia yang kalau kau sana hamba. Kasta kedua. Ya, betul. Tapi malam ni kita tak ada John. Kita berdua lagi. Hanya berdua, Irfan dan Jepa. Aku ada singkatan untuk kita. Apa singkatan untuk kita? AI tu benda pula. Dia macam Artificial Intelligence kan. Tapi Asfar Irfan. Alamak. AI. Asfar Irfan. Ya, kalau dengan John dia jadi IJA. IJA pula. IJJ lah, double J. Tak. Ataupun J. Jangan. Persoalan dia, John ke mana? Dah 2 episod ni kalau masuk yang ni, dah 2 episod dia tak ada. Aku rasa dia selepas pulang ke Jakarta dia mendapat mendapat bukan layanan ataupun mendapat permintaan yang banyak daripada klien-klien. Klien-klien banyak bukan respon, apa orang kata? Ajakan untuk pergi ke sana, pergi ke sini, dan aku harap John lebih berdisiplin pada masa akan datang. Menghormati pada hari Ahad malam. Lepas tu kita buat hari Ahad malam. Ataupun kita kena tukar kita punya podcast shoot ni pada hari lain. Ada hari Jumaat. Mungkin lebih fresh isu. Kerana hari ni kita akan bawa isu yang lebih fresh. Hari ni isu yang agak panas. Sebelum tu, kalau korang belum subscribe, tolong subscribe. Ya. Kalau suka, tolong like. Kalau tak suka pun like lah. Komen lah. At least komen. Kalau tak suka tu boleh komen. Aku rasa kita perlukan improvement. Kalau ada penambahbaikan yang korang nak cadangkan, boleh cadang. Aku sering baca komen-komen daripada penonton-penonton di rumah. Dan dia kadang-kadang membina jugalah macam mana kita nak articulate points, idea kita, world view kita. So aku rasa kita kena baca komen-komen. Dan lagi kalau korang minat isu semasa, hal ehwal politik, kehidupan, boleh ikuti kita lah. Dan sebarkan ke kawan-kawan. Ataupun kalau ada idea untuk bagi topik-topik yang lebih menarik. Contohlah kita pasal politik, cerita pasal politik, sukan. Mungkin ada dari sudut artis ke apa. Aku tak reti sangat. Bab artis ni aku rasa dalam tiga-tiga kita yang paling layan artis adalah John. Dia layan K-pop. Oh ya. Kalau ikutkan dia layan K-pop. Aku tak reti. Aku tahu karaoke je. Kau karaoke biasa lagu apa? Lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama Boleh payung sikit. Gerimis mengundang. Ramalanku benar-benar belaka. Lagu-lagu Gegar Vaganza lah. Gegar Vaganza. Itu bukan lagu lama lah kalau Gegar Vaganza. Yalah, artis lama lah. Lagu-lagu orang kata green. Lagu hijau. Yeah. Minggu lepas kita ke Jakarta. Kalau yang belum tengok episod ke-8, itu kami rakam di hotel di Jakarta. Kan kita ada bincang sikit lah pendapatan kita apa semua kan. Setakat ni apa pengalaman baru di Jakarta yang mengubah hidup kau? Pengalaman aku adalah salah satunya adalah makanan. Yang mana aku rasa aku still tak move on. Sepanjang minggu ni aku makan makanan kira Indonesian food lah. Nasi Padang. Nasi Padang kat mana? Minang Sayur. Minang Sayur kat Taman Melawati. Dekat Taman Melawati. And then makan nasi ayam penyet, nasi ayam crispy, nasi gepuk kat bawah. Aku pun sebenarnya seminggu ni ayam penyet dia. Yes. Aku makan sebab aku tak rajin nak ke Top Global. Katanya Top Global paling sedap lah dan aku boleh katakan antara yang sedap lah. Tapi yang kat bawah studio kita pun ada Pak Gembus lah. Aku rasa 4 hari ke 5 hari dah makan ayam gepuk dia. So ini adalah hari kita yang ke seminggu balik Malaysia. Seminggu kita dah balik Malaysia kan. Itu kita podcast hari Sabtu Kita podcast hari Sabtu, betul. Okay, hari Ahad kita malam. balik. Okay. So welcome back to our studio. We miss you and aku paling rindu yang ni lah. Penat siapa pegang last week. Berat dia sebenarnya. Penat. Sebab hari tu kita tak dapat nak bawa si stand ni. Terlalu besar. Tak muat. Aku risau dia dianggap sebagai senjata yang berbahaya kalau kita bawa. Oh je? Boleh Aku takut. Okay, selain daripada pengalaman baru apa yang baru minggu ni?
Ni aku rasa semenjak kita balik dari Jakarta, macam-macam benda baru berlaku. Setibanya kita di Jakarta, Sarawak mendapat governor baru, TYT baru, tuan yang terutama. Sarawak aku punya hometown lah. Negeri kelahiran. Kau dilahirkan di Sarawak? Aku dilahirkan di Kuching, Sarawak. Kuching. Kita ada TYT baru, di mana kita Tun Taib Mahmud yang merupakan Ketua Menteri Sarawak selama 33 tahun. 33 tahun. Dan juga sebagai TYT selama 10 tahun sejak 2014. Beliau digantikan dengan Tun Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Seorang yang dikatakan orang lama lah, berusia 77 tahun, merupakan ahli politik sejak 1990-an. Dan juga beliau merupakan menteri di peringkat persekutuan. Dan jawatan terakhir beliau adalah speaker ataupun presiden di Dewan Negara. So sebelum tu dia senator lah. Ya, ahli senator. Sejak Kerajaan Perpaduan ambil alih, beliau menggantikan Tan Sri Rais Yatim sebagai Presiden Dewan Negara, dan beliau ambil alih. Dan sekarang ni kerusi Presiden Dewan Negara kosong lah. Kerana beliau kosong kerana beliau meletakkan jawatan. Lantikan tu baru nanti bila ada persidangan parlimen ke atau maybe ada itu telah dimesyuaratkan siapa bakal berganti dalam Kerajaan Perpaduan. Mungkin kah itu kota GPS ataupun terbuka kepada parti-parti lain, kerana Speaker Dewan Rakyat merupakan ahli politik daripada Parti Keadilan, Tan Sri Johari Abdul ke Johari Ghani. Mungkinkah UMNO akan jadi Presiden Dewan Negara ataupun parti-parti dari Sabah atau Sarawak. So itu mungkin kebijaksanaan lah kepada parti-parti politik dalam Kerajaan Perpaduan. Dan kalau aku boleh tambah, lantikan TYT Sarawak, dia bagi tempoh 4 tahun. Ya. Bukan 5 tahun 4 tahun. 4 tahun. Kalau ikut Perlembagaan Negeri Sarawak lah. Boleh renew. Oh, boleh renew. Kerana benda ni, jawatan ni diberikan kuasa itu oleh Yang di-Pertuan Agong. So Yang di-Pertuan Agong bagi surat kuasa kerana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, dan juga ini adalah salah satu jawatan tertinggi lah dalam Perlembagaan Negeri Sarawak. Kiranya TYT ni ketua negeri lah. Ya, kalau macam contoh di Selangor kita ada Sultan Raja-Raja di Negeri Selangor. Betul. Apa nama dia? Negeri Sembilan, Johor. Kalau di Malaysia ni ada 4 negeri yang tak ada Raja Melayu, which is Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan pula, Pening, Melaka dan juga Pulau Pinang. So 4 negeri ni adalah ada TYT, dan TYT ni kira wakil daripada Yang Tuan Agong. So dia jadi ketua dalam negeri. Tapi kalau Majlis Raja-Raja dia tak ada lah kan TYT dia masuk dalam Majlis Raja-Raja, tapi dia tidak ada kuasa untuk mengundi the next Yang Tuan Agong, ataupun dia hanya duduk. Kerana setiap kali Majlis Raja ada Sultan daripada setiap negeri, Yang Tuan Agong dan Perdana Menteri, Menteri Besar yang turut hadir, and then ada TYT dan juga Ketua Menteri lah. I see. Dia dalam Majlis Raja. Bila tapi kita, dia bukan ahli tersebut. Bila kita cerita pasal Majlis Raja-Raja Melayu kan, apa lagi yang baru berlaku minggu ni? Ampun tuanku, daulat tuanku. Daulat tuanku. Sebelum kita mendapat Raja Yang Tuan Agong yang baru, King of Malaysia, kita menyembah takzim lah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, kerana iaitu Al-Sultan Abdullah. Dia telah menjadi Yang Tuan Agong selama 5 tahun. Pelbagai proses yang baginda telah lalui, antaranya COVID, ketidakstabilan politik. Betul. Itu yang paling tahun penting. 2020. 4 Perdana Menteri dalam tempoh Permintaan Agong satu permintaan Yang Tuan Agong tu ada 4 Perdana Menteri. Daripada Tun Mahathir, kepada Tan Sri Muhyiddin, kepada Datuk Seri Ismail Sabri, kepada Datuk Seri Anwar. Dan 3 kali nak lantik Perdana Menteri tu melalui proses yang agak panjang. Betul. Dan agak janggal sebenarnya, dan dia tidak mengikut norma yang terdahulu lah. Dia kan? tak straightforward, kerana
politik itu sangat tidak stabil pada waktu itu dan juga selepas PRU 15 masih lagi tak stabil lah, kiranya masih tak stabil kerana tidak ada parti politik yang mendapat majoriti jelas 112. Jadi setelah Tun Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kan? Itu masa langkah syarikat. Oh, ini langkah syarikat. Oh, ni kau cerita pasal PRU. Okay. PRU 15, even lepas PRU 15 pun masih lagi tidak jelas majoriti tersebut. Namun kebijaksanaan tuanku Sultan Pahang, iaitu yang Sultan Abdullah pada waktu itu Yang Agung ke-16 telah membawa satu, orang kata, naratif barulah, iaitu memanggil ke semua ketua-ketua politik ini untuk membentuk kerajaan perpaduan yang ada semua parti-parti politik, termasuk Barisan Nasional, Pakatan Harapan, parti-parti di Sabah Sarawak dan juga Perikatan Nasional. Yang paling aku ralat lah sewaktu Tuanku Agong minta untuk diadakan kerajaan perpaduan, satu parti politik ataupun pakatan politik pada waktu itu menolak. Iaitu siapa yang menolak? Jeng. Baru nak jeng kan? Jeng. Perikatan Nasional menolak kerana aku anggap sudah tentu Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri lah. So dia tak boleh terima orang lain jadi Perdana Menteri. Sampaikan Presiden PAS pun kata dah cukup jumlah. Ya, betul. Dan aku ingat lagi PC Tan Sri Muhyiddin, dia kata saya sign tapi saya tulis atas tu tak setuju. Maknanya dia tak setuju dengan Yang Tuan Agong pada waktu itu. So kita ucapkan terima kasih dan juga daulat tuanku kepada Yang Tuan Agong ke-16 Sultan Abdullah. Waktu tempoh pemerintahannya sangat pancaroba lah. Dan aku rasa masa tempoh pemerintahan Baginda Sultan, itu pertama kali kita lihat, macam kau cakap tadi, ketidakstabilan. Dia memainkan peranan betul, sebagai sultan, betul, ketua negara dalam keadaan ketidakstabilan politik di antara parti-parti politik yang tidak jelas dia punya majoriti. Betul. Lagi-lagi masa langkah Sheraton, peletakan jawatan Tun Mahathir. Kan? Cuma yang ralatnya ketika tu, pemilihan Perdana Menteri itu tidak berlaku di Parlimen yang sepatutnya berlaku di Parlimen kan, untuk melihat majoriti, tapi parti-parti politik ataupun ahli Parlimen ni menghantar SD. Dan membuatkan Agong ketika tu terpaksa memanggil setiap ahli Parlimen untuk menghadap dan menyatakan sokongan, sebab in the end SD yang diberikan tu pun ada dia punya cacat cela. Ada yang sign 2-3 kali. Ada yang sign 2-3 kali, ada yang kata sokong PMA, ada yang kata sokong PMB. Kan, dalam SD yang berlainan. Betul. Yang dihantar ke Agong. Betul. Jadi memaksa Agong untuk berjumpa secara personal. Tapi itu mungkin proses pembelajaran lah. Kalau kau tengok temu bual Yang Tuan Agong ke-16 Tuanku Sultan, disebut bahawa pada waktu itu Tun Mahathir pun tidak berbincang dengan beliau pada waktu itu. Betul. Untuk letak jawatan. Letak jawatan. Dan what choice he have. Pada ketika tu kita boleh menerima lah proses tu. Itu adalah satu proses pembelajaran bagi kita semua rakyat Malaysia. Presiden yang telah disetkan, dan mungkin Datuk Seri Anwar juga telah set satu presiden baru. Betul, presiden yang baru. Di mana selepas dilantik, dipilih oleh Tuanku Sultan Yang Tuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri, beliau bawa ke dalam Parlimen untuk sahkan apa yang pelantikan yang dibawa oleh Tuanku Agong, kerana memang itu termaktub budi bicara dan juga kuasa Yang Tuan Agong untuk melantik seorang Perdana Menteri yang mana baginda rasa dan mendapat majoriti ahli Parlimen. Dan pada waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, beliau berani untuk bawa kerana beliau sudah tentu ada majoriti. Betul. Itu presiden yang baik lah, dan itu yang sepatutnya berlaku. Dan kalau kau tengok temu bual tu, dia cerita pasal Tuanku Baginda cerita tentang darurat dan sebagainya. Baginda kata bahawa dia tak berapa setuju pada waktu tu yang aku tengok, untuk mengumumkan darurat masa pemerintahan Tan Sri Muhyiddin. Tapi oleh kerana desakan orang politik ni, jadi dia terpaksa. Cuma lepas ni kita tak naklah melihat institusi yang di-Pertuan Agong tu
terpaksa melalui proses sedemikian. Ya, betul. Kerana kebijaksanaan ahli parlimen yang mewakili parti-parti politik patutnya mengemukakan majoriti itu dan membuktikannya di Dewan Rakyat. Sebab akhirnya yang mengabsahkan tu adalah majoriti di Dewan Rakyat, dan akhirnya yang di-Pertuan Agong melantik sesiapa Perdana Menteri yang dia percaya ada majoriti, macam kau explain tadi. Sebab itu yang Pertuan Agong kita yang baru, Sultan Ibrahim mengatakan bahawa dia bukan nak jaga 222 ahli politik. Dia nak jaga 33 juta rakyat Malaysia. Dia punya interest dia adalah untuk menjaga 33 juta rakyat Malaysia lah. So selepas Yang Pertuan Agong ke-16 pulang ke negeri Pahang, dilantik Sultan Ibrahim mengikut penggiliran penggiliran Raja-Raja Melayu yang ini adalah Sultan Johor daripada negeri Johor, dilantik sebagai Yang Pertuan Agong yang ke-17. Dan juga timbalan Yang Pertuan Agong adalah daripada negeri Perak lah. Tuanku Raja Sultan Raja Nazrin. Sultan Nazrin. Raja dekat Perlis. Sultan Nazrin. Apa raja kau? Raja sendiri tak ingat kan, Raja Perlis. So Sultan Nazrin. Sultan Nazrin. Raja Syed Sirajuddin kan. So dilantik sebagai timbalan Yang Pertuan Agong dan juga Yang Pertuan Agong. Ini adalah satu proses yang berlaku selama 5 tahun. Sistem penggiliran ini adalah benda yang orang kata keunikan Malaysia lah. Keunikan Malaysia di mana kita ada raja perlembagaan, sama seperti di United Kingdom, di British, di United Kingdom, di UK lah, di UK. Tetapi di UK jelas ada satu raja, iaitu garis House of Windsor. Dia punya susu galur keluarga dia lah. So contoh kalau ayah dia mangkat, anak lelaki dia yang anak akan, lelaki atau anak pertama dia. Dia tak kisah kan lelaki atau perempuan kan. Tapi di Malaysia ni dia berbeza, dia ada 5 tahun tempoh untuk setiap raja-raja Melayu jadi berbeza dengan di UAE, di mana negeri ini ditubuhkan oleh Emiriyah Sheikh dalam negara tersebut, mana ada daripada Abu Dhabi, Dubai dan sebagainya. By consensus, Emiriyah daripada Abu Dhabi menjadi king, dan juga by consensus Emiriyah daripada Dubai menjadi Perdana Menteri. Tapi ini tidak berlaku di Malaysia kerana kita berlaku penggiliran, di mana pada awalnya secara sejarahnya penggiliran itu dia ikut penggiliran raja mana yang paling lama memerintah. So pada waktu itu yang paling lama memerintah adalah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Yang Pertuan Tuanku Abdul Rahman pada waktu itu. And then diganti dengan Selangor, diganti dengan Perlis, Terengganu, Kedah, lagi Kelantan, Pahang, Johor sekarang ni last kali Perak. Itu waktu first round, pusingan pertama. 9 Raja Melayu dah ikut first round. So sejak 1994 penggiliran itu tidak dipakai. Dia kembali semula untuk diundi lah. Tapi kalau aku tengok round 2 ni pun dia penggiliran tu masih lagi mengikut negeri turutan pusingan pertama tu lah. Mungkin interestingly mungkin round ketiga nanti kita mungkin akan tengok adakah status quo itu akan kekal ataupun akan diganti dengan lain lah. Tapi kita tak tahu. Itu hak budi bicara Majlis Raja-Raja. Tadi kau disebut pasal cara pemilihan YDPA kan. Maksudnya diorang baginda sultan ni perlu bila nak memilih tu dia perlu mendapat majoriti 5 undi lah daripada Majlis Raja-Raja, daripada 9 negeri tu dapat 5 undi, nama tu akan dijadikan ataupun ditabalkan sebagai yang di-Pertuan Agong lah. So yang penting kat sini adalah yang tengok podcast kita ni bukan hanya orang Malaysia. 12.5% ramai. Kita punya subscriber tu ada orang Indonesia, dan dia tak faham. Betul. Masa kita kat Jakarta, kita bertemu dengan kawan-kawan di Indonesia pun dia tanya benda yang sama. Betul. Jadi kepada kawan-kawan di Indonesia dan juga mungkin anak-anak muda, generasi yang baru-baru, yang muda-muda ni tak faham macam mana how it works. So sistem penggiliran ni berlaku
Kerana kita ada 9 Raja-Raja Melayu. 9 Raja-Raja Melayu lah, yang negeri-negeri aku sebut tadi. So majlis 9 Raja-Raja Melayu ni membentuk Majlis Raja-Raja. So mereka akan undi lah. Kiranya daripada 9 Raja-Raja Melayu ni, dia akan undi siapa yang akan jadi Yang di-Pertuan Agong. Pada asalnya ada 5 undian tu lah. Pada asalnya ada konsensus, kita pilih mengikut tempoh penilaian, seniority. Mungkin round 2 mungkin ikut je lah. Round 3 mungkin kita akan ikut siapa yang lebih senior ataupun sebagainya, kita tak tahu. So penggiliran ini adalah very interesting, very orang kata very aman lah. Senang, kerana susahnya kita nak kawal 9 raja-raja ni kan. So dia berbeza dengan Indonesia, di mana head of state itu dipilih oleh rakyat. Mana rakyat ada undi direct terus pilih presiden. Mana kita raja-raja lah yang tentukan siapa yang naik, siapa yang ganti, untuk 5 tahun lah. So tempoh dia pun 5 tahun. So yang paling interesting sekali adalah Sultan Kedah. Dia dapat jadi Yang Agung 2 kali. Dia the only one. Ada tu, ada sekali. Dia the only one. Sebab mungkin pada waktu yang dia naik untuk pemerintahan pertama, masih muda, dan umur bagi almarhum Sultan Abdul Halim panjang, dan dapat naik kesempatan dia lah untuk pusingan kedua tu. Itu mungkin untung lah. So, dan kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang maklumat ataupun informasi sistem raja berperlembagaan, boleh ke istananegara.gov.my lah. Boleh baca, ada penerangan kat situ lah. Buka RTM lah. Aku rasa setiap RTM kali ada pertabalan. Dia ada ulasan dia lah. Kan? Sebab aku rasa orang-orang muda ni dia tak faham macam mana benda ni berlaku kan. So should we take a break before kita panas dengan isu yang seterusnya? Boleh? Kita take a break. Kita tap. Take a break. Tap. Take a break. Okay, kita kembali ke segmen kedua. Segmen kedua ni aku rasa isu yang sangat panas berlaku pada minggu ni. Apa tu Jepa? Aku rasa setiap kali podcast segmen kedua ni sebenarnya yang panas. Kita pandai letak kan? Yang tengah-tengah ni yang panas. Sebab nak bagi orang tengok yang besar-besar. Sebab yang panas ni kadang-kadang dia jadi di cut supaya benda ni akan jadi orang tengok. Kadang-kadang orang tak tengok full. So make sure korang tengok full. Benda ni aku rasa korang kena tengok full. Jangan percaya kepada soundbite ataupun clickbait dan sebagainya. So isu ini adalah isu panas, menjadi hangat pada minggu ini. Di mana itu? Okay, aku cerita kronologi Peluh kronologi dia. Sejak minggu lepas kita dah dengar Datuk Seri Najib mendapat pengampunan, kira pengampunan penuh lah. Dia dah dirilis. It was break by utusan Malaysia at that time. Utusan Malaysia keluarkan satu news, dikatakan dia tak ada tanda soal mula-mula. Datuk Seri Najib mendapat pengampunan. Dia tak ada tanda soal. Dan pada waktu itu semua orang dah mengamuk. Banyaklah spekulasi timbul kan. What the hell, cerita ni betul ke apa kan semua. And then dia tukar jadi question mark. Lepas tu utusan Malaysia keluarkan satu lagi kenyataan bahawa dia minta maaf. Statement tu tak betul lah pada awalnya, tapi orang dah marah. So aku rasa kemarahan orang pada hari tu? Hari Jumaat masa ni berita tu yang the second one. Yang waktu yang keluar statement rasmi daripada hari Jumaat kan. Hari Jumaat. Kemarahan rakyat Malaysia ataupun bani-bani Twitter, dah membuat kan. Sebab aku rasa tunggu lama kenyataan rasmi daripada lembaga pengampunan. Aku rasa orang lepas tengok Man on the Run dekat Netflix tu kan, so orang dah membuat-buat marah. Akhirnya keluar the real statement sebenar. Kau nak baca statement tersebut? Boleh aku baca? Ada ke? Ada. Itu tak. Kita baca news. Aku baca aku baca. Okay, headline dia daripada FMT 100 bukan itu. Salah. Yang mana satu? Masa satu. Jadi isu panas ni dia. Aku tak. Okay, tak apa. Sekejap. Kalau tak yang ni 194 banduan hukuman mati terima pengampunan diraja. Alah,
Okay. Tak apalah, kita teruskan lah. Kita teruskan. It was an honest mistake. Sekejap, salah. Okay. Kau baca je lah apa yang kau baca. Okay. Apa? Oh, FMT? Bukan FMT. Oh, bukan FMT. Dia statement lah. Okay, jap. Setelah berita tentang hukuman Datuk Seri Najib yang kini dipenjara, diterima 50% diskaun ataupun potongan 50%, iaitu daripada hukuman penjara 12 tahun dipendekkan menjadi 6 tahun. Bila dia release? 28 Ogos 2026. Ini setelah dipendekkan lah. 26, 28. 28. Kau ni nak pendekkan lagi? Bukan. Dah pendek dah tu. Kita nak pendek lagi dah. Kau dah pendek lagi? Masa kau nak pendek lagi? Tak. Jangan bagi pengampunan lagi. Setelah berita tu keluar pada hari Jumaat, Parti UMNO telah mengadakan mesyuarat tergempar, mesyuarat kerja tertinggi lah. Itu memang expected lah, because it was UMNO kan. Tapi yang paling aku tengok dekat Twitter, Twitter lah, paling Twitter, seluruh penjuru rakyat daripada segenap lapisan masyarakat menghentam PH ataupun I think technically PH dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mau kata reformasi dah mati. Reformasi ini it's just a reformasi. Dan apa yang kau nampak bila orang hentam begitu? Adakah it was worth, adakah layak Pakatan Harapan dihentam segitu rupa? Tentunya kita semua berasa sedikit kecewa dengan berita tersebut, kerana semua sedia maklum bahawa apa yang berlaku terhadap 1MDB, penyelewengan wang negara, itu adalah fakta lah, kan? Dah terbukti dekat DOJ, Department of Justice US, dan banyak lagi bukti-bukti yang dikemukakan, dan ada tangkapan juga kan di Singapura dan di negara lain. Kalau tengok dekat mahkamah dekat Malaysia pun, Datuk Seri Najib didapati bersalah di setiap lapisan mahkamah, dan bermula daripada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan ke mahkamah persekutuan. It was 15-0. Mahkamah persekutuan tu mahkamah tertinggi lah. Maksudnya tak ada lagi rayuan setelah tu. And jadi kita rasa sedikit kecewa. Kenapa kau lah. Secara umumnya lah, rakyat Malaysia, termasuk aku sendiri personally, sedikit kecewa. Tetapi mungkin ini adalah satu perkara yang perlu kita fahami dan teliti dengan penuh hati-hati, sebab semua sedia maklum, kerajaan perpaduan kini dianggotai oleh pelbagai parti yang berlainan spektrum dan berlawanan. Kau bercakap dari sudut parti kerajaan. Patut aku yang cakap benda tu, sebab aku orang kerajaan. Kau di luar kerajaan. Sebab kita kena faham bahawa ni kita tidak ambil kira lah isu Najib ataupun Datuk Seri Najib tu secara spesifik atau khusus, tapi nak memahamkan semua bahawa kerajaan perpaduan kini dianggotai oleh parti politik yang berlawanan spektrum. Kan, kita ada yang dulunya berlawanan sampai rasa macam kita tak akan bergabung lah. Tapi akhirnya kita bergabung, dan sudah tentu akan ada ruang-ruang di mana kita terpaksa bertoleransi antara satu sama lain, dan mungkin ini adalah hasil daripada pembentukan kerajaan perpaduan itu sendiri. Kan? Aku mungkin berbeza sikit pandangan dengan Irfan dalam satu hal yang aku sebenarnya bersyukur dengan keputusan pengampunan tersebut. Okay. Kau tahu kenapa aku bersyukur? Satunya adalah Datuk Seri Najib tak dibebaskan serta-merta. Aku rasa that was really fair, ataupun keputusan yang adil bagi aku, kerana walaupun Irfan cakap pasal kerajaan perpaduan hari ini ada pelbagai parti politik, terutamanya ada UMNO dan Barisan Nasional yang memang akan memihak kepada Datuk Seri Najib, tetapi yang paling jelas adalah keputusan pengampunan tersebut adalah keputusan budi bicara yang di-Pertuan Agong. Dalam Perlembagaan Persekutuan jelas, dalam perkara 42/1,
apa-apa saja kesalahan dalam wilayah persekutuan Labuan, Putrajaya, Kuala Lumpur, ianya adalah budi bicara Yang Tuan Agong, tapi adalah bot dia, ahli-ahli ahli lembaga pengampunan itu peguam negara, menteri wilayah dan sebagainya. So of course bila ada nasihat-nasihat sebegitu, sudah tentu perkara tersebut diambil kira lah. Dan aku rasa it was fair that Datuk Seri Najib tak dibebaskan serta-merta, and he still serve his sentence, still meringkuk dalam penjara 6 tahun. Dan juga aku tak faham lah yang pasal denda tu, dia kena sebenarnya 210 juta. 10 juta. 50% is not 50 million. Ya, dikurangkan ke 50 juta. Mungkin dia dah bayar. Ya, maybe sedikit. Maybe. So bagi aku it was fair sebab dah 3 kali 4 kali kau kata it was fair. It is fair. Keputusan yang adil. Kerana aku expect dia akan dapat pengampunan secara total. Maknanya keluar terus. Kerana kita tahu bahawa untuk high profile case macam ni, even banyak juga ahli-ahli politik yang pernah dapat pengampunan sebelum ini. Jadi bagi aku benda ni fair, tetapi kita berhak untuk marah kerana salah satu sebabnya adalah macam Irfan cakap tadi, crime yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib itu bukan hanya melibatkan satu orang. Contoh macam aku pernah dengar dulu seorang ibu curi susu sampai kena penjara. Dia bukan melibatkan satu kedai tu. Dia melibatkan negara. I think semua orang dan juga kita punya manifesto pada waktu itu, bukan manifesto lah, kita punya percakapan politik kita, penjualan kita punya idea-idea politik pada waktu PRU 15 hari itu adalah kalau BN perintah, Najib bebas. Sekarang ini Pakatan Harapan dalam kerajaan, dan akhirnya kita pun membenarkan pengurangan hukuman tersebut. So bagi aku still adil. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini respon daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu temu bual dalam Al Jazeera, mengatakan bahawa ini adalah keputusan yang adil. It was a discretion of Yang Tuan Agong. Dan aku nak quote satu statement daripada kita kena quote seorang falsafah lah, bukan falsafah, profesor Philip Koh, profesor adjung di UM dan Monash University, mengatakan bahawa perbincangan adjunct profesor, perbincangan dan proses keputusan lembaga pengampunan itu adalah rahsia. Ini kerana Yang Tuan Agong tidak boleh terjebak dalam kancah politik dan kontroversi mengenai pengampunannya. So itu adalah sikit banyak kenapa bagi aku kita patut bersyukur Datuk Seri Najib still serve. Tetapi aku agak kecewa dengan reaksi-reaksi ahli-ahli politik, terutamanya daripada Parti UMNO. Boleh aku sebut? Ya, boleh. Silakan. Terutamanya daripada Parti UMNO. Okey lah, kau cakap tadi UMNO terus buat MKT dan dan respons MKT juga agak baik. Dia tidak terus meloncat. Okay, kalau aku baca kenyataan media daripada MKT, UMNO mengambil maklum tentang keputusan lembaga pengampunan berhubungan permohonan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kita menghormati keputusan. Tengok, dia tulis kita menghormati keputusan dan hak mutlak yang telah diambil oleh Kebawah-Duli Yang Mulia Seri Berkata Baginda yang ke-16 Al-Sultan Abdullah. Sementara kita mendukung perlembagaan persekutuan. Tengok, UMNO punya ayat baik. Sementara kita mendukung perlembagaan persekutuan, UMNO terkesan dan bersedih dengan keputusan tersebut. Dia still ada rasa hiba dia lah. Walaupun dia menghormati, dia hiba. So UMNO akan tetap meneruskan usaha-usaha mendapatkan pemilihan terhadap bekas presiden, bla bla bla. Dan sebagainya itu, UMNO berharap atas prinsip keadilan, Perdana Menteri akan sama-sama menjunjung semangat ini. So dia petik Perdana Menteri. Tapi yang paling aku kecewa adalah statement daripada Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, Facebook beliau, Dr. Akmal Saleh,
beliau tulis, kita dipermainkan akhirnya. Jangan ingat kami tidak tahu apa yang berlaku. Sudah tiba masanya. Masa apa yang tiba? Aku pun tak tahu statement ini merujuk kepada Siapa dan apa konteksnya. Tapi statement ini muncul ketika Datuk Seri keputusan pengampunan ini keluar, dan terus ada statement begini. Dan sebenarnya ianya tidak memberikan cerminan sebuah pimpinan pemuda bagi aku. Kerana UMNO ini, with or without Najib ada atau tidak, UMNO tetap akan tidak dapat sokongan daripada orang Melayu. Kalau kita tengok prestasi UMNO dalam PRU 15, sepatutnya kalau bila Datuk Seri Najib masuk dalam penjara, dia patut mendapat undi simpati daripada orang Melayu. Tapi ia tidak berlaku. Dan apabila pemuda UMNO menerusi ketuanya mengeluarkan hantaran sebegini, ia nampak jelas bahawa UMNO ketandusan pemimpin muda khususnya. Sepatutnya dia lari daripada bayang-bayang Najib, patutnya move on, dan sepatutnya beliau lebih berhati-hati, dan sepatutnya kena take pengampunan ni as something yang bukan sepatut yang dia championkan pun. Betul. Sebab sebagai seorang pemuda UMNO, even dalam AMK sekalipun, okay, aku sebut walaupun hari ini ada 2-3 kawan-kawan yang menghentam pemuda UMNO, sepatutnya ini bukan satu isu untuk kita berbalah. Sepatutnya isu yang paling jelas adalah bukan isu Najib bebas atau tidak. Sepatutnya isu yang jelas adalah kita nak bawa Malaysia ini ke mana. Dengan kerajaan perpaduan hari ini, banyak masalah-masalah pemuda ataupun masalah orang-orang muda hari ini yang patut diselesaikan. Terutamanya tentang harga rumah, yang mana ramai anak-anak muda tak ada rumah, nak beli rumah, tak ada duit. Kemudian tentang peluang pekerjaan, tentang di mana Grab rider ditindas, di mana kebanyakan ataupun ramai Grab rider ni adalah anak-anak muda. Jadi patutnya ini yang patut kita perbalah ataupun kita adakan dialog. Instead of kita menguji kejantanan masing-masing. Sama ada aku paling rebel, aku nak paling ni, and then AMK pun nak tunjuk juga, okay, aku paling takut dengan UMNO, aku pun nak tunjuk juga. Betul. This is not the way lah bagi aku. We should run away from this debate. Betul. Dan kalau tengok pun di pihak berbangkang agak senyap dia tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang keras ataupun yang terlalu berpihak terhadap isu ni. Aku tengok PAS punya. Sekarang ni kita bawa isu konsert Ed Sheeran. So PAS dia memang tak take side dalam isu ni. Mungkin salah satunya adalah dia nak kau tim lah dengan geng-geng Datuk Seri Najib. Aku rasa kerana bagi PAS adalah Datuk Seri Najib ni adalah aset kepada PAS untuk menjadi kerajaan pada PRU16. Maksudnya dia ada nampak keberangkalian Datuk Seri Najib tu membantu kemenangan. Mungkin bukan Datuk Seri Najib tapi secara fizikal, fraksi. Mungkin penyokong-penyokong yang tidak berpuas hati ni. Mungkin PAS mengharapkan bahawa kerajaan hari ini akan berpecah, berbalah, kerana ada geng dalam UMNO, terutama sekali yang geng Datuk Seri Najib tak puas hati. Dan menyokong mereka. Ini mungkin salah satu contoh, sebab aku tengok kenyataan daripada Taqiyuddin. Dia kata bahawa kenyataannya adalah dia accept the decision. Dia tak kata, maksudnya PAS menerima keputusan tu lah. Dan juga Tuan Ibrahim pun kata bahawa hukuman ni terlampau berat berbanding dengan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim terima. And bersatu lagi lah, dia kata diorang willing to work with Najib once he is free.
menurut salah seorang pemimpin Bersatu lah. So nampak sangat bahawa PN sekarang ni dia tak macam kita. Kita sekarang yang bermain sebagai pembangkang. Penyokong-penyokong kita lah, penyokong Pakatan Harapan, berbanding PN yang senyap. Dan aku rasa kita should be very careful. Kerana bukan sebab Datuk Seri Najib, tapi sebab bagaimana kita mengendalikan krisis ni. This is a crisis lah. Bagi aku it's a crisis. Dan kita perlu bijaksana dalam mengendalikan krisis ini. So aku suka dengan statement Anthony Loke. Dia suruh menyokong dia, semua bertenang, calm down. So that how we should react lah. Tenang. Betul. Dan aku harap semangat reformasi tu terus subur lah, walau apa keadaan pun, walau apa rintangan pun. Dan sekali lagi aku nak katakan bahawa ini adalah sebuah proses. Aku percayalah ini adalah sebuah proses yang semua rakyat Malaysia ataupun pemimpin politik sekalipun terima. Ini adalah ke arah kematangan politik lah, kan? Sebab apa-apa benda yang berlaku sekarang ni dalam arena politik kita tak pernah berlaku sebelum ni. Kerajaan perpaduan, konsepnya tu kan. Lepas tu Perdana Menteri dipenjara. Jadi apa-apa yang berlaku selepas ni perlu diteliti dan dilalui dengan penuh berhati-hati dan penuh kebijaksanaan. Macam kita cakap tadi lah, kalau kita jadi pembangkang pada waktu sekarang, PH jadi pembangkang, apa respons kita? Kan, apa respons kita? Of course kita akan marah. Tetapi oleh kerana kita dah jadi kerajaan, kalau kita senyap, penyokong kita akan kata, apa ni? What is this? Tapi kalau kita bersuara, ada impact lain macam kau cakap tadi lah. Variasi kepimpinan ataupun dalam satu koalisi kerajaan tu. Jadi bagi aku, this is where kita kena lebih berhati-hati. Bukan untuk mengatakan bahawa reformasi sudah mati, tetapi aku rasa kita kena tunjukkan kepada penyokong kita bahawa prinsip kita masih tidak lagi tergadai. Kita akan teruskan. Maknanya kita nak benteras rasuah. Jalan terus. Dan jangan toleh belakang. Aku respect kepada ahli Parlimen Keadilan dari Pasir Gudang. Yang berhormat Hassan Karim kerana mampu untuk berkata di atas prinsip lah, kan? Antara komen dia adalah pemimpin UMNO tu kena cari presiden baru, kan? Which is to some extent there is truth in it. Kenapa parti UMNO masih, macam kau cakap tadi lah, bergantung kepada pengaruh Datuk Seri Najib, kan? Betul. Untuk kehadapan. Dan antara perkara yang kau sebut tadi adalah ketika PRU 15, UMNO kehilangan sokongan orang Melayu. Itu adalah petanda bahawa orang Melayu tu menolak rasuah, kan? Dan sentimen rasuah, bukan sentimen lah, maksudnya label rasuah tu terhadap UMNO tu dah menebal. So betul. Untuk jernihkan balik image tu, kena larilah daripada pemimpin-pemimpin yang terbukti rasuah, terbukti menyeleweng, kan? Satu lagi mungkin bagi aku untuk kita move forward dalam isu ni adalah satu je aku nak cakap, bahawa penyokong Pakatan Harapan ni orang-orangnya bijaksana. Maknanya they don't care who you are, dia tak walak. Macam PAS. Kalau PAS, kalau isu ni berlaku kepada PAS, apa yang pemimpin dia cakap, okay, semua senyap. Dan kalau ada macam PH, wah, semua orang nak ada opinion ini semua. Dan itu adalah perbezaan kita. Kita tak tunduk dengan pimpinan. Kita punya say. Dan aku rasa semangat ini yang perlu kita jaga. Dan kepada kepimpinan pun janganlah untuk try to shut our supporters mouth. Mungkin biarkan mereka bersuara, kerana ini adalah penting untuk kita. Tegur menegur ni penting. Kalau kita tak dapat terima kritikan, satu hari nanti kalau kita tak boleh terima kritikan penyokong kita, PRU 16 kita akan keluar. Itu je. Tapi sekarang ni kita perlu berdepan dengan pengundi kita. Kita have to face it, no matter what, berdepan dan terus
Ya, paling penting untuk terangkanlah kepada kaum umbi. Ya, betul. Kan? Komunikasi tu biar jelas. Janganlah sampai seminggu membiarkan public sphere tu bebas untuk berspekulasi. Ya, betul. Kan? Itu pun kesilapan yang besar bagi aku. Aku rasa enough of this topic. Pengampunan. Okay. Panas. Sebelum kita kena kita ke segmen ketiga. Rehat sebentar. Jumpa lagi. Okay, kita kembali semula. Aku rasa kita tak sebut show kita hari ni kan. Bumi Langit Podcast, seputar perbincangan seputar di langit dan di bumi. Aku tak boleh ingat dia punya tagline. Aku rasa kena tukar. Kepada penonton-penonton di luar sana, boleh fikirkan kita punya tagline. Komen tagline apa sesuai untuk kita punya punya podcast ni. Kerana dia sangat tak catchy. Perbincangan seputar di bumi dan di langit. Susah apa? Perbincangan seputar di bumi dan di langit. Macam tu je. So berbalik kita bincang pasal Jakarta tadi. Kau nak recap sikit? Ataupun banyak recap kita buat masa episod 8. So kalau nak dengar, boleh dengar bibilan kami berdua sambil kita makan 8. Kuih Sarianti. Bukan Sarianti, Sari-sari. Sari-sari. Yep. Aku tengok banyak survey keluar. Dekat Indonesia ni, dia yang menariknya, dia dah macam peperangan survey tau. Kita dengar ada 50 lebih survey yang dikeluarkan secara berkala, dan survey tu digunakan untuk jadi sebahagian daripada naratif bagi calon-calon presiden lah. Aku takut dia jadi macam dekat US, di mana survey dulu mengatakan bahawa Hillary Clinton akan jadi presiden. Last Trump menang United States punya presidential pada tahun 2016. Tapi apa yang kita nampak sedikit konsisten lah dalam survey-survey tu, yang mendahului antara 3 calon tu adalah Prabowo lah, nombor 2. Diikuti rapat dengan calon pertama iaitu Anies Baswedan, dan ketinggalan sedikit calon nombor 3 Ganjar Pranowo. Yang ni lah kita tak dapat bincang episod lepas sebab kita dah busy dengan cerita-cerita kita di Jakarta. So hari ni kita cerita sikit pasal Pilpres. Cik Ifah cakap tadi bahawa Prabowo sedang leading mengikut survey. Dan ini adalah minggu terakhir. Sekarang 4 bulan. Minggu terakhir kempen pilihan raya presiden. Dan 11 bulan akan tamatnya kempen lah. 14 bulan akan mengundi, 11 bulan tamat kempen, dan 11 sampai 14 tu adalah tempoh bertenang bagi semua. Dan 11 bulan akan ada pemilihan, pembuangan undi di Malaysia untuk warga-warga Indonesia yang di Malaysia, di PWTC. So kepada penonton-penonton kita yang daripada Indonesia tapi menetap di Malaysia, yang ada kad pengenalannya, turunlah mengundi. Aku pula macam SPR Indonesia kan cakap. Turunlah mengundi. Dan laksanakan tanggungjawab. Sebab kita ni pendukung demokrasi. Siapa pun, negara mana pun mengundi, kita akan suruhlah keluar mengundi. Tapi yang menariknya dekat Indonesia ni, ialah yang pertama dia pilih presiden secara langsung. Tapi dia punya proses tu, dia ada pusingan 1 dan pusingan 2. Apa maksud dia tu? Round 1 ni kempen dia adalah 75 hari. Sekiranya pada pusingan pertama ini tidak ada calon-calon presiden, ada 3 kan? So most probably dia punya probability dia adalah 30-30-30. Kalau ikut 100% bagi 3, 30-30-30 lah. Tetapi sekiranya pada pusingan pertama ni tak ada satu calon pun yang dapat 50% ke atas, 50.1 ataupun 50.009, dia kena pergi round 2 lah, untuk cari siapakah yang dapat 50% ke atas. So yang akan masuk ke pusingan kedua tu adalah tu runner up lah. Maknanya yang nombor 1 pada round pertama dan juga nombor 2 yang round pertama. Nombor 1 dan nombor 2. So nombor 3 ni akan tersingkir lah. So kiranya macam dia punya percaturan dia kemungkinan lah kalau berlakunya pusingan kedua tu, yang tersingkir nombor 3 tu
bukan nombor 3 calon, tapi maksudnya yang tempat ketiga tu ada keberangkalian untuk memberi sokongan kepada Kingmaker lah, Kingmaker lah, kepada nombor 1 ataupun nombor 2 lah. Dia sama berlaku dekat Turki hari tu, di mana Presiden Erdogan masuk round tu kerana tak cukup 50%. Tetapi calon nombor 3 tu dia tak menyatakan jelas dia nak sokong siapa. Jadi akhirnya Presiden Erdogan tetap menang lah. At that time pun dia punya percentage pun dah dekat dah 50%. So masuk round tu lebih seimbang lah. Dan malam ni tarikh 4 bulan ada debat terakhir. Betul. Capres ataupun calon presiden. Debat antara 3 calon-calon presiden. Topik hari ni lebih santai sikit lah. Kau diikut sikit tadi. Apa topik yang diorang bincangkan? Topik yang dibincangkan adalah tentang kesihatan. Tentang kalau orang Malaysia panggil kerja lah. Peluang pekerjaan, sosioekonomi, dan juga benda-benda itulah. Teknologi dan sains. Dan aku tengok pada ucapan awal Presiden tadi, 02, 03, 01, dia punya rundown dia. 02 mulakan dulu, agak macam Bapak Prabowo agak macam penat sikit lah. Ada kelihatan muka dia sedikit penat. Dan mungkin topik ini mungkin kurang dekat dengan hati dia lah. Sebab dia seorang yang very military punya guy. So kalau pertahanan tu mungkin dia akan aku nampak dia punya general tu. Tapi topik ini dia mungkin kurang sikit. Aku nampak yang paling stand up tadi adalah Bapak Anies lah. Yang paling stand up tadi. Mungkin ini adalah topik beliau. Kau rasa siapa yang akan menang? Janganlah tanya siapa menang. Dia rasa-rasa kan. Ramalan lah. Ramalan. Mungkin round aku rasa dia akan pergi round tu. Round tu lah. Aku rasa akan pergi round untuk postingan pertama, kau rasa siapa yang tempat pertama? Obviously would be Prabowo. Tetapi mungkin dia punya percentage tu dah hampir nak ke 50. Mungkin 45%. Ya, 45%. 48. Dah dekat-dekat lah. And then mungkin nombor 2 tu aku nampak yang lebih clear untuk pergi ke round tu is Anies. Sebab kalau kita tengok dia punya candidate ni, nombor 2 dengan nombor 3 ni sebenarnya adalah daripada governing coalition. PDIP adalah salah satu parti yang terbesar dalam Dewan Perwakilan dan Rakyat. Dulunya adalah parti Presiden Jokowi. Bukan dulunya, memang sekarang pun masih bukan dia dah keluar? Belum keluar lagi, masih lagi kader parti PDIP. Anak dia pun dulu anak dia dah keluar. Anak menantu dia semua PDIP. So sebenarnya lebih kurang apa yang dibawa gagasan tu. Tetapi bila nombor 3 ni main tengah-tengah, bila main tengah-tengah ni yang bahaya. Sebab tengah-tengah ni baik orang sokong nombor, contoh kalau kau tak setuju dengan Jokowi, baik pilih nombor 1. Kalau sokong Jokowi, baik pilih nombor 2. So nampak yang lebih stand up tu adalah nombor 2 dan nombor 1. So sekarang ni nombor 1 ni bawa naratif perubahan, membawa restorasi ataupun membawa perubahan kepada sistem politik di Indonesia. Jangan ada elit dan sebagainya. Nombor 2 ni lebih kepada menuju Indonesia Emas 2045. So mungkin populariti Jokowi memainkan peranan untuk kemenangan Prabowo. Kemenangan Prabowo kerana apa yang Prabowo bawa adalah apa yang Jokowi idamkan. Maksudnya dia ibu punya kota negara. Tekad politik dia adalah untuk membawa gagasan Bapak Jokowi lah. Dia punya pembicaraan dia punya kata-kata aluan dia dalam berdebat tadi pun menyebut nama Presiden Jokowi. So setiap kali dia ucap something mesti Jokowi. Disandarkan dengan Jokowi. So memang nampak bahawa calon nombor 2 Presiden ini lebih memihak ataupun lebih mahu meneruskan apa yang Jokowi nak buat. Dan aku tengok nombor 1, kalau orang tolak apa yang isu dia sekarang adalah, yang aku tengok yang babak-babak terakhir ni minggu-minggu terakhir ni, isunya adalah tentang nepotisme. Nepotisme dalam politik Indonesia. Politik dinasti.
Sebab ini yang paling besar sekarang. sebab calon wakil presiden untuk Prabowo adalah anak kepada Jokowi, presiden sekarang lah, iaitu Gibran. And then daripada PDIP sendiri pun agak marah dengan Presiden Jokowi kerana sekarang dah mula tunjuk untuk menyokong Prabowo. Dan kita tengoklah bagaimana sepanjang minggu ini hangat, dan 11 bulan akan ada kiranya rapat yang terakhir lah. Ganjar semalam dah buat dekat GBK, tu paling besar dia. And then 11 bulan Anies di Jakarta International Stadium dan Prabowo di GBK. So kita tengok bagaimana mereka membawa segala pelusuk penyokong diorang untuk support. Dan kita tengoklah lagi seminggu ni macam mana. So kalau korang tengok episod 9 yang akan disiarkan pada hari Rabu, genap 7 hari lah sebelum mereka ataupun rakyat Indonesia membuang undi pada tanggal 14 hari bulan Februari. Betul. Dan sebelum kita akhiri kita punya episod ke-9, aku nak ucapkan juga selamat Tahun Baru Cina. Mungkin episod yang akan datang dirakam sebab tu Tahun Baru Cina. Tu kita kena decorate sikit lah. Kita kena decorate sikit. Tahun Baru Cina. So kita ucapkan awal-awal sebab hari Rabu keluar. So selamat Tahun Baru Cina kepada semua kaum Tionghoa. Mungkin kau ada darah Cina juga. Aku macam tak ada darah Cina kot. Aku ada darah sikit. Jawa. Selamat mengundi kepada rakyat Indonesia. Selamat mengundi kepada teman-teman. Aku rasa kita sempat ke nak ucap sekali lagi. Aku sempat. Kau tak sempat? Tak, pada hari Rabu episod 10 keluar adalah hari di mana keputusan pengiraan undi. Dia ucapan untuk teman-teman yang berkempen lah. Ataupun next week selamat maju jaya. Episod 10 podcast kita tukar sikit. Kita buat live tengok keputusan menarik presiden. Boleh hari Ahad. Boleh diatur. Hari Ahad kita cuti Chinese New Year. Boleh diatur. Alright. So jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Bumi Langit Podcast. Harapnya minggu depan ada John. Kau duduk sana balik. Kalau tak ada lagi, aku rasa kita kena mula fikir untuk gantikan lah. Okay, korang boleh komen kat bawah. Sebenarnya penat tau bersembang berdua ni. Aku rasa aku paling banyak bercakap hari ni. So Ipan kurang bercakap. Dia banyak tak, sebab aku nak cocok tapi kau tak nak bagi aku ruang. Kau tak nak masuk. Okay. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.